A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-344. Insya-Allah kita akan bersama-sama di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-42. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kurniaan rahmat barakahnya kepada kita semua. Moga-moga kita akan dapat bersama-sama di hari ini dimulakan dengan sesuatu yang terbaik, iaitu dengan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Jadi insya-Allah seperti biasa, terima kasih yang berikan feedback suara dan juga gambar, dan seterusnya. Insya-Allah seperti biasa juga kita sama-sama membuka mushaf insya-Allah untuk sama menatap muka surat 344. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. Moga-moga kita akan mendapat sedikit ganjaran, mendapat ganjaran daripada Allah dan mendapat pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya baru baca saja tadi ayat yang ke-28 untuk membuka majlis kita pada pagi ini. Cerita kita insya-Allah pada pagi ini masih lagi bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, sambungan daripada apa yang telah Allah Taala ceritakan sebelum daripada ni, tentang apa yang telah berlaku kepada Nabi Nuh. Allah Taala ceritakan perkara ni di dalam surah ini sedikit sahaja daripada kisah Nabi Nuh, dalam bentuk iaitu kita faham suasana pada masa ni ialah suasana di mana Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang memberi tasliah kepada Nabi, sedang menceritakan kepada Nabi, kerana Nabi pada masa ini ialah tahun yang ke-6 lebih kurang, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama. Sebahagian besar ulama mengatakan bahawa surah Mu'minun ini turunnya di Mekah semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada golongan musyrik ni di Mekah, orang Quraisy di Mekah, dan mereka ni menentang Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa apa yang dibuat oleh Nabi sekarang ni sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy ni, sebenarnya perkara ini telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, oleh saudara-saudara kamu sebelum daripada ni, iaitu Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Taala sebutkan di dalam muka surat sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah dalam muka surat pada hari ini, pada kali ini kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala masih lagi menyambung sedikit tentang kisah Nabi Nuh. Dan kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, dan selepas daripada itu Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi-Nabi yang lain pula secara umum. Jadi kita akan tengok dalam muka surat ini ataupun dalam surah Al-Mu'minun ni, Allah Ta'ala ceritakan secara ringkas dan juga secara umum, dan kadang-kadang tidak disebutkan nama, tetapi ulama-ulama meletakkan ni nama ni, Rasul ni maksudnya nama ni. Kerana Allah Ta'ala kata ulama tafsir, dia kata kerana Allah Ta'ala nak ceritakan di dalam surah Al-Mu'minun secara umum, iaitu Rasul-Rasul, akan ada bangsa-bangsa, akan ada kumpulan-kumpulan manusia, akan ada kaum-kaum yang mana mereka ni mendustai Allah Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala akan utuskan Rasul, dan kemudian mereka akan mendustai Rasul. Dan apa cara mereka ni menolak Rasul-Rasul ni sebelum daripada Nabi Muhammad, sama dah sebagaimana kaum Quraisy ni menolak kamu, wahai Muhammad. Jadi moga-moga kita baca, kita faham, kita tengok keadaan apa yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, dan kita akan cuba tengok juga apa yang sedang berlaku pada hari ini di kalangan ada sekumpulan orang yang cuba untuk mengajak manusia kepada Islam, dan kemudian mereka akan ditolak. Jadi perkara ini berulang-ulang kali sampailah kepada hari kiamat, ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan fa iza stawaita, dan apabila kamu istawaita, makna sekarang ni banjir dah datang, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, wafarat tanur, apabila makna air itu mula membuak-buak keluar daripada tempat membakar roti. Tempat bakar roti ni panas
Tak sepatutnya air keluar daripada situ, tiba-tiba air keluar daripada situ. Itu bermulanya tanda. Jadi akhirnya Nabi Nuh pun naiklah di atas kapal tu. Allah Ta'ala perintahkan supaya bawa bersama-sama min kullin zawjayn isnaini, setiap satu binatang, satu benda tu Allah Ta'ala suruh bawa sepasang, iaitu jantan dan betina, binatang-binatang. Sekarang ni semua dah naik atas kapal. Jadi Allah Ta'ala ceritakan fa'iza istawaita, apabila istawa tu makna duduk tetap, duduk berada teguh, makna tak ada masalah dah. Anta wa ma'aka, kamu dan juga bersama dengan orang kamu, orang-orang yang berada di atas kapal itulah, dan juga binatang-binatang. Tapi binatang-binatang tak perlulah baca doa-doa apa-apa kan. Tapi Allah Ta'ala kata wa ma'aka alal fulki, di atas kapal tu, maka fakul, Allah Ta'ala katakan. Jadi sebenarnya doa ini adalah Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya baca. Tapi kita pun sebenarnya sama jugalah kan. Sama jugalah bila kita naik, berada atas kenderaan, di atas bas ke, di atas kapal terbang ke, di atas apa-apalah, kereta ke, dah selesa, dah apa, dah berjalan elok, dah nak berjalan ni, katakan alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Ya Allah, syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Tapi kalau kita naik kenderaan, janganlah baca kaum yang zalim mana ada kaum zalim kan. Tapi ada bacaan lain lagi yang Allah Ta'ala ajar. Tapi maknanya alhamdulillah tu, poin dia alhamdulillah. Jangan lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang telah memberikan kepada kita, menundukkan binatang, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, semua tu kan. Sakhkhar lana haza wa ma kunna lahu muqrinin, tu doa. Jadi ada beberapa doa yang diajar oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang menceritakan ketika Nabi Nuh ni naik di atas kapal tu. Jadi di sini satu doanya ialah bila kita selamat daripada ni, kita baca alhamdulillah. Yang pertamanya allazi najjana minal qaumiz zalimin, daripada orang zalim. Siapa orang zalim? Iaitu orang kufur kepada Allah, orang kafir yang mengata, yang membuat macam-macam lah apa-apa kepada Nabi Nuh tu, dan juga orang bersama dengan dia. Kemudian Allah Ta'ala kata wa qur rabbi anzilni munzalan. Seterusnya, dan semua tu kapal tu pun dah tegur dah tu, kemudian banjir pun mula reda dah, kemudian nak mendarat dah, katakan, Allah Ta'ala kata waqul, katakan Nuh, rabbi anzilni, ya Allah turunkanlah aku munzalan. Munzalan ni ada baca sini ialah manzilan, dia ada dua, manzilan dengan munzalan. Kalau baca munzalan artinya ialah penurunan, maknanya masdar dipanggil. Tapi kalau manzilan, tempat turun. Jadi tempat dengan ataupun cara penurunan. Jadi dua-dua tu boleh, tapi kita, bacaan kita ialah munzalan, iaitu penurunan. Jadi katakan, bacakan anzilni munzalan mubarakan, yang diberkati. Ini pun boleh kita baca doa. Yang tadi tu yang baca minal qaumiz zalimin, kecuali memang selamat betul-betul dari kaum zalim. Tapi yang ni boleh baca anytime. Sebab apa? Bila kita naik kenderaan, kita baca munzalan ni, nazala makna turun. Turun ini maksudnya ialah turun, maknanya mendarat. Gitu kan. Jadi kalau kapal, mendarat. Kalau kapal terbang, turun. Gitu kan. Munzalan juga. Jadi kalau rumah tu kita berhenti di rumah, lepas tu kita nak turun ke rumah tu, maknanya turun daripada kenderaan pergi ke rumah, itu pun munzalan juga. Sebab tu rumah dipanggil manzil ataupun baitun. Dalam setengah kadang-kadang kita panggil baitun maknanya tempat bermalam maknanya. Sebab kita biasa semua malam di rumah lah. Kalau manzil maknanya kita turun di rumah, maknanya itu tempat kita menetap lah kan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Nuh, bacalah doa ni, kul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala satu. Maknanya kita ni, kita tak tahu kan tempat kita duduk ni berkat ke tak berkat dan sebagainya kan. Baik ke tak baik, kita beli rumah ke, kita pindah rumah ke kan, kita tak tahu kan tempat kita duduk ni kan. Hotel kita ke, kalau kita pergi mana-mana tempat untuk sementara kan, jadi kita tak tahu mubarakan ataupun tidak. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rabbi anzilni munzalan mubarakan, ya Allah turunkanlah aku, tetapkanlah aku ni, aku nak berhenti ni tempat yang mana munzalan mubarakan, penurunan yang baik, wa anta khairul munzilin. Dan kena ingat tu, Allah Ta'ala kena sebut Allah Ta'ala, maknanya ingat engkau ya Allah sebaik-baik munzil, yang menurunkan. Jadi maknanya sebab apa tak ada yang lain dah yang dapat meletakkan kita, menurunkan kita, membuatkan kita, menjatuhkan kita di tempat yang terbaik kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna fi zalika, Allah Ta'ala inna fi zalika. Sekarang ni Allah Ta'ala pun tamatlah cerita Nabi Nuh ni. Allah Ta'ala kata inna fi zalika, sesungguhnya itu tu maknanya kisah Nabi Nuh, kisah kehancuran Nabi Nuh, kisah sepatutnya inna fi zalika la ayat. Allah Ta'ala kata itu adalah merupakan ayat. Ayat makna tanda-tanda.
tanda sepatutnya ambil pengajaran. Wa in kunna lamubtalin. Wa in tu bukan tidak maknanya. In tu maknanya in tu dipanggil sesungguhnya, kunna sesungguhnya kami ini lamubtalin, kami akan uji. Uji maknanya tengok Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan uji Nabi Muhammad, uji Allah Ta'ala, uji orang Islam kan. Tak beri orang Islam ni menang awal-awal sebagai contohnya kan. Itu satu ujian. Kadang-kadang dia Allah Ta'ala jadikan ada beberapa kesusahan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman kan. Itu pun ujian. Jadi kita kena ingat Allah Ta'ala ni akan menguji kita. Jangan ingat Allah Ta'ala ni bagi kita terbaik, kita baik tu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak. Allah Ta'ala kena uji kita, nak tengok kita kan. Jadi Allah Ta'ala menguji macam-macam cara lah, dengan kesenangan, dengan kesusahan kan, Allah Ta'ala dengan penyakit dan sebagainya. Macam mana kan Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit kan. Nabi ni ada ujian dia. Nabi ni orang kaya pun, Nabi dapat kerajaan pun, Nabi Sulaiman ada ujian dia, Nabi Daud ada ujian dia kan. Semua tu ada ujian. Jadi sebab itulah kita ni kena ingat ayat ni kan, inna wa in kunna lamubtalin. Allah Ta'ala kata dan sesungguhnya kami itu mubtalin. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah Ta'ala kata sebut selepas itu, kemudian selepas daripada ayat 31 Allah Ta'ala kata kemudian selepas itu kami wujudkan, kami lahirkan pula min ba'dihim, selepas daripada kaum Nuh tu, qarnan situ bukan gurun tapi maksud kaum, satu kaum yang, satu umat, satu bangsa yang akharin, yang lain. Dan majoriti ulama mengatakan dia umum, dia tak sebutkan nama kaum tu, kaum apa, tapi maksud sini ialah kaum Ad. Itu kaum Ad ni ialah satu kaum yang mana lahir daripada, mereka ni semua ni lahir daripada apa, sebab pada masa tu semua sekali dah mati dah, yang tinggalnya atas kapal Nabi Nuh saja. Jadi anak Nabi Nuh pula ada 3 orang saja pada masa tu kan. Jadi yang kita sebut sebelum ni, Ham, Sem dan juga Yafis. Jadi daripada 3 ni lah makanya lahirlah generasi. Satu kelompok daripada mereka tu turun daripada dikatakan tempat turun tadi tu Nabi Nuh tu ialah di Turki, di Bukit Ararat. Itu satu pendapat lah, tapi dalam Quran disebut Al-Judi. Judi tu Bukit Judi, tapi tak tahu mana, Bukit Ararat ke di Turki atau mana-mana. Tapi lepas daripada itu mereka pun mulalah berkembang, berspread kan, ni pergi sini, ni pergi sini. Salah satu daripada mereka ni pergi ke tanah Arab, sampailah ke satu tempat dekat area, iaitu di antara Arab Saudi, Oman dan juga Hadramaut. Jadi kawasan itulah dikatakan kawasan tempat menetapnya kaum Ad. Mereka ni berubah tiba-tiba. Kaum Ad ni adalah bangsa Arab, mereka tiba-tiba bercakap Arab. Macam mana Allah Ta'ala tu, kita jangan fikirlah kan, macam mana Allah Ta'ala boleh buat kan. Mereka ni jadi orang Arab, akhirnya mereka jadi orang Arab. Jadi itulah kata qarnan akharin, Allah Ta'ala lahirkan pula kan satu bangsa lain, qarnan yang lain. Fa arsalna fihim rasula. Kemudian ayat 32 Allah Ta'ala kata, lalu Allah Ta'ala pun utuskan pada mereka seorang rasul. Rasul sini tak ada lain dah, kalau kaum tu Ad ialah Nabi Hud alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala utuskan pada mereka Nabi Hud minhum. Nabi Hud tu daripada kalangan mereka, maknanya dia minhum, daripada mereka tu sendiri. Allah Ta'ala petik, maknanya Allah istafa, Allah Ta'ala pilih salah seorang daripada mereka tu, daripada kaum tu juga, akhirnya iaitu Nabi Hud alaihissalam kan menjadi rasul minhum. Ani'budullah, apa yang dikatakan, apa yang diajak oleh Nabi Hud alaihissalam ialah ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ajarannya kalau kita tengokkan apa yang diajar oleh nabi-nabi, semua nabi-nabi, takkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh semua kan, semua mereka ni adalah mengajar satu benda yang sama saja. Konsep besar dia, benda besar ialah hanya abdikan diri kepada Allah SWT. Kenapa? Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Kenapa kita kena mempertuhankan yang lain sedangkan tidak ada Tuhan melainkan dia kan? Kenapa kita ambil yang lain-lain sebagai Tuhan? Inilah manusia kan. Jadi manusia ni sejak daripada dulu macam itulah kan, tiba-tiba sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala fa arsalna fihim, kemudian Allah Taala kata afala tattaqun, berkatalah Nabi Hud ni kepada mereka, afala tattaqun, kamu tak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun tu makna takut, takut makna takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata dalam tafsir jalan lain. Kemudian waqala al-malak, sekarang datanglah tiba-tiba al-malak. Al-malak ni kita tengok kan, sebelum daripada ni kita tengok dah Allah Taala sebut al-malak. Kaum Nabi Nuh yang menentang dia diketuai oleh al-malak. Al-malak ni kita kata makna semalam sebelum daripada ni maknanya penuh ni. Ada yang kata penuh tu maknanya memenuhi pemikiran kan. Orang ramai duk fikir pasal dia, mana kan, kalau orang biasa ni orang tak fikir, tak ada dalam kepala. Tapi tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata al-malak ni kerana mereka lah memenuhi majlis-majlis orang-orang besar kan, mereka lah dipenuhi oleh mereka lah kan. Kita kata VIP lah kan. Jadi Allah SWT kata qala al-malak, berkatalah al-malak min qaumihi, dari kaumnya.
Apa dia kata? Apa yang mereka ni apa? Iaitu mereka yang kafir. Al-malak tak semuanya kafir, tak semestinya kafir. Ini dicerita ialah al-malak, golongan-golongan pembesar yang allazina kafaru, yang kafir, wa kazzabu bi liqa'il akhirah, yang mana mereka ni juga adalah mendustai hari akhirat. Mereka kafir, tak percaya kepada akhirat, dan mereka daripada golongan al-malak. Kalaulah kafir dan tak percaya kepada akhirat, tapi gini golongan bukan al-malak, mana golongan-golongan biasa rendah-rendah, mungkin orang tak dengar sangat. Jadi itu keistimewaan al-malak kan, maknanya mereka ni didengari, orang dengar, orang hormat, orang apa cakap mereka kan. Apa mereka kata, apa yang Allah Ta'ala sebut lagi, wa atrafnahum fil hayatid dunya, Allah Ta'ala beri kemewahan kepada mereka. Al-malak ni biasa kaya kan, kalau al-malak tak kaya, orang tak respect kan. Jadi Allah Ta'ala sebut mereka ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, atrafnahum, kami beri kemewahan kepada mereka, beri nikmat kepada mereka yang banyak. Macam mana cara tu itu ada cara halal, cara tak halal tu cerita lain kan. Tapi maknanya mereka ni Allah Ta'ala beri kenikmatan yang banyak, lalu mereka pun menjadi al-malak. Kemudian Allah Ta'ala kata ma haza, ini kata-kata mereka, ini poin mereka ni. Mereka berkata kepada ni orang-orang ramai ni, tak kira lah melalui media mana kan. Kalau dulu radio, TV kan, surat khabar kan, sekarang ni media sosial dan sebagainya kan, macam-macam lah. Jadi mereka angkat apa? Mereka kata ni, mereka kata ni mereka nak lawan ni, nak tolak orang, nak ajak orang supaya jangan terima Nabi Hud alaihissalam. Mereka berkata ma haza illa basyarum mislukum. Itu nombor satu. Mereka kata ni ma haza, ni yang ni haza tu maknanya inilah lelaki yang bernama Hud ini. Dia kata illa basyarum mislukum, dia ni manusia macam kita, macam kamu juga. Apa hebat sangat dia kenapa kamu mesti dengar cakap dia? Tu makna dia ni adalah lelaki, bukannya dia ni malaikat turun daripada langit, ada sayap sebagainya, sebagaimana sama seperti yang dikatakan kepada kaum Nabi Nuh oleh pembesar-pembesar dia. Jadi Allah Ta'ala kata sini mahaza, mereka berkata mahaza illa basyarum mislukum ya'kulu, ni tambahan lagi, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia ni Hud ni dia pun makan sama seperti apa yang kamu makan nasi, makan apa kan. Jadi apa hebat sangat dia ni, tengok kan, tu cara fikir dia, tu cara tolak dia kan. Maknanya mereka tak nak pandang, mereka tak nak, kalau mereka tak nak terima bahawa ada manusia ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nak terima Rasul tu, Rasul sendiri, ataupun kalau pada hari ni lah, mereka tak nak terima apa sama macam kita je, tak ada apa kan. Alah, kalau sekarang ni lagi, dia pun tak mewah sangat, dia pun tak hebat sangat pun, tak kaya sangat pun. Itu cara dia kan, cara manusia sekarang ni. Makna menilai tu benda tu dia letakkan, dia nak misalnya orang tu hebat dah, ada sayap, ada apa, boleh buat apa-apa pelik barulah orang kagum kan, dan sebagainya. Sekarang kalau tak biasa-biasa tak nak. Jadi mereka pun katalah menggunakan hujah tu, mereka kata makan macam kita juga, wa yashrabu mimma tashrabun, dia pun minum macam kita minum juga kan. Jadi apa yang hebat sangat dia kan, ni kan, mimma tashrabun gitu. Kemudian seterusnya Allah SWT pun cerita ayat 33, ayat 34 Allah SWT cerita mereka ni berkata apa lagi, wa in ata'tum basyaram mithlakum, kalau kamu semua ata'tum, taat kepada manusia, basyaran mislakum, yang sama seperti kamu, maknanya Rasul ni sama seperti kamu, kalau kamu taat dia, kamu dengar cakap dia, maka dia kata innakum idzal la khasirun, kamu akan jadi orang yang rugi. Tengok cara fikir dia, cara ajak dia kan. Jadi sahabat-sahabat semua kan, kita tengok kan, habis tu orang-orang yang besar ni, orang-orang al-malak ni, orang-orang yang ni kita kata, mereka tu bukan manusia, bukan mereka ni makan juga, bukan mereka ni sakit perut juga kan, bukan mereka ni kena mandi, mereka manusia juga kan. Yang kita katalah jadi ketua kan. Dalam Islam maknanya kita ada kan, orang jadi ketua kita kena taat dia, tapi kena taat pada dia bukan sebab dia tu adalah ada kehebatan apa kan, tapi kan Allah Ta'ala menyuruh kita taat pada dia supaya nak menyusun organisasi, menyusun kehidupan orang mukmin, ada khalifah dan sebagainya, ada sultan dan sebagainya. Tu kita taat kepada seseorang ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang orang manusia biasa ni, yang bukan Islam ni dan apa segalanya kan, mereka ni taat kepada ketua-ketua. Kenapa? Bukan mereka tu manusia. Kalau ikut logik lah kan, dia kata jangan ikutlah dia manusia, habis awak tu bukan manusia, yang orang ramai orang lain mesti ikut awak kan, mesti dengar cakap awak tu bukan manusia, awak manusia juga. Kenapa yang di manusia awak kata tak boleh ikut? Tengokkan logik.
Jadi Allah SWT sebut sini kan, mereka akan kata wala in ata'tum, kalau kamu taat kepada ni manusia ni, dia pun manusia juga. Habis tu awak bukan manusia, nak suruh orang taat pada awak. Kalau tak taat pada Rasul, mana kena dengar cakap awak kan. Kena dengar cakap mana taat pada awak pula. Jadi tak sama tu kan, awak pun manusia. Jadi Allah SWT tengok kan, kalau ikut logiknya orang yang boleh berfikir, dia takkan tu. Jadi sebab itulah kita ni kan, taat kita, ikut kita kepada sesuatu orang, sesuatu benda tu ialah kerana Allah SWT. Allah Ta'ala menyuruh kita taat, barulah betul, baru kita dapat pahala di situ. Kalau taat semata-mata taat sahaja, maka kita taat pada takut dan sebagainya, maka kita tak akan dapat pahala di situ kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata aya'idukum, dia kata ada ke dia kata dia ni memperingatkan kamu, menjanjikan kamu, menakutkan kamu, annakum iza muttum, iza mittum, iaitu apabila kamu ni mati. Ni Al-Malak ni berkata lagi kepada orang ramai ni, dia kata ada ke dia kata kamu semua iza mittum, apabila kamu mati, ayat 35 apabila kamu mati, dia kata wa kuntum turaban, dan kamu semua dah jadi tanah, wa izaman, dan kemudian jadi tulang-tulang. Betul lah, macam tengkorak semua kan, daging-daging semua dah tak ada, tinggal tulang lah, tulang dah last kan, lama-lama tulang pun tak ada. Jadi tapi tulang tu lama. Kita tengok kan, orang jumpa tulang dinosaur, tulang manusia dan sebagainya, kata-kata beribu tahun, puluh ribu tahun, wallahu a'lam bissawab lah kan, manusia gali tu. Tapi mereka ni berkata, adakah bila kamu mati, wa kuntum turaban, dan kemudian jadi tanah, wa izaman, dan kemudian jadi tulang, annakum mukhrajun, tiba-tiba kamu ni ada ke dia kata kamu ni akan dibangkitkan balik, dikeluarkan balik. Keluar macam mana? Tengok cara mereka berhujah tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni samalah sebiji dengan apa yang disebutkan oleh orang Quraisy kepada Nabi SAW. Jadi sama tu Allah Ta'ala nak perli tu kan. Tengok kan, orang kata macam ni bukan kamu je Muhammad kena, ni zaman dulu dah sama ni kan. Ni perangai manusia yang tolak agama ni kan, mereka kata macam ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, mereka kata hayhat. Hayhat ni yang mana ni insya-Allah okey, hayhat ni nama dia isi masdar, nama dia dalam bahasa Arab lah, iaitu membawa maksud kata ba'uda maksudnya jauh, tak ada apa dah ni, apa hayhat. Biasanya dia akan gunakan hayhat ni ialah 2 kali. Dia akan ulang, itu nak menunjukkan kepada tak adalah, mana ada gitu, hayhat lima tu'adun, apa yang kamu dijanjikan, apa yang kamu diancamkan, kamu ni dikatakan kamu ni akan diseksa kalau kamu gini, kamu akan dihidupkan kembali, kamu akan dibalas, mana ada dia kata hayhat lima tu'adun, apa yang kamu dijanjikan tu mana ada, tak ada pun tu dia kata in hiya illa. Kemudian dia berhujah lagi ni, mereka berhujah lagi. Tengok kan, kita ni Allah Ta'ala, kita tengok kan, Allah Ta'ala tak sebutkan nama Rasul di sini kan. Jadi ada hikmah, di atas hikmah ialah perkara ni maknanya Allah, ahli tafsir kata dia akan berulang, benda yang sama berulang kan. Mana-mana kaum, mana-mana bangsa pun mereka nak tolak benda yang betul ni, mereka kata benda ni lah poin dia. Jadi Allah SWT sebutkan, mereka ni berkata in hiya illa hayatunad dunya. Kita ni, mereka kata in hiya, tidak adalah illa, melainkan hayatunad dunya, kehidupan dunia. Maknanya yang ada ni hidup dunia lah, akhirat mana ada. Sebab apa hidup dunia? Sebab itulah kita kena kejar habis-habisan, sebab itulah kita kena ambil manfaat habis-habisan. Tak kira lah kan, kita memperkudakan orang ke, menyeksa orang ke, kita ni apa ni, menipu orang ke, membunuh orang ke, menzalim orang ke, tak kisah. Yang penting kita ni, hidup kita ni saja. Sebab itulah mereka berlomba-lomba. Bila kita ni sebagai manusia mukmin kita ni kan, kita tahu bahawa hidup ni sementara. Tengok berbeza kan, ini hidup sementara, mereka kata inilah hidupnya, tak ada hidup lain dah. Bagi kita ini hidup tempat kita nak dapat pahala untuk di sana. Jadi kalau kita tak cari pahala banyak-banyak di sini, macam mana nak bawa ke sana? Bekal nak bawa ke sana, tak prepare langsung. Jadi Allah Ta'ala beri masa kepada kita hidup atas dunia ni untuk mendapatkan akhirat tu, bukannya untuk dapat senang di sini. Sebab itulah kita orang mukmin, mereka di zaman Nabi, kita tengok sejarah-sejarah Islam kan, ni penting tengok sejarah Islam kan, sejarah para Nabi dan sebagainya kan. Jadi sebab apa? Supaya kita ni tahu kan macam mana cara hidup mereka tu. Hidup mereka lebih suka mati. Bukan mereka ni bunuh diri, bukan, tapi mereka suka mati, suka kematian tu. Sebab apa? Kematian tu adalah mereka ni akan dapat mengutip hasil tu, dan mereka buat sungguh-sungguh atas masa atas dunia ni.
Bukan macam orang kafir ni. Orang kafir kata, in hiya illa hayatun dunya. Mana ada kehidupan kita dunia ni sajalah. Mereka kata apa? Namutu wa nahya. Kita mati. Lepas tu nahya tu makna anak-anak kita pula hidup. Macam itulah kan. Betul ganti kan. Kita mati, kita hidup. Kita mati, kita hidup, mana kita anak-anak kita tu. Cerita anak-anak kita bukan kita balik hidup balik kan. Jadi dia kata wa ma nahnu bimab'utsin. Mana ada mab'us ni makna dibangkitkan balik. Wa ma nahnu, tidak adalah kami ni akan dibangkitkan balik. Tu kesimpulan dia. Jadi dia kata lagi itu dia tolak apa ni Nabi Hud alaihi salam ataupun nabi-nabi lah kita katakan secara umumnya kan. Orang yang tak percaya ni, itulah cara fikir dia. Kemudian mereka kata in huwa illa rajulun iftara. Allah Taala kata in huwa, tidak adalah dia ni. Ini ayat yang ke-38. 38 dia kata in huwa, tidak adalah dia ni Nabi Hud ni ataupun nabi-nabi lah kan, yang membawa ajaran agama ni, membawa Islam ni, illa rajulun, melainkan seorang lelaki, iftara 'ala Allahi kadziba, yang mengada-ngada je. Iftara ni makna mengada-ngada satu benda yang tak ada. 'Ala Allah, terhadap Allah, maknanya kata Allah cakap macam ni lah, Allah cakap macam ni lah, Allah. Mana ada? Kalau komunis langsung Allah tak ada bagi dia kan, kalau komunis. Jadi dia kata iftara 'ala Allahi kadziba, dia menipu je, menipu kehadap Allah kan. Menipu kata Allah kata gini, Allah kata gini, macam tu kan. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Mereka kata kami pun tak nak percaya, kami tak percaya kepada nabi-nabi ni. Jadi kamu nak percaya macam mana? Itulah kata-kata mereka kan. Jadi pada masa itulah maka tibalah saat yang kita kata apabila Rasulnya Nabi Hud ni, kalau Nabi Hud lah di sini apabila dia telah didustai macam tu, maka berkatalah, doalah Nabi Hud ni. Dah berdakwah, dah penat dah. Gitu kan? Kalau Nabi Nuh tu 950 tahun. Kalau Nabi Hud ni, tahulah dia kata 800 tahun juga. Kemudian qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Allah, ya Rabbi, mana ayat yang ke-39 ni kata Rabbi unsurni, tolonglah aku ya Allah, bima kadzabun, dengan sebab pendustaan mereka tu. Mereka ni nampak gaya dah, tak ada gaya. Mendustai aku habis-habisan. Bahkan nak mengajak pula orang lain supaya mendustai aku. Jadi kemudian selepas daripada doa tu, Allah Ta'ala pun kata qala, berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amma qalil. Amma qalil ni tak lama lagi. Gitu. Qalil tu makna sedikit tu makna sedikit masa lagi, tak lama lagi. Allah Ta'ala la yusbihunna nadimin. Mereka semua ni akan menjadi, yusbihun akan menjadi, nadimin menyesal. Menyesal apa? Sebab menyesal kerana mereka ni tidak beriman. Bila dah tengok azab, dah sampai azab dah, tak boleh dah. Dah sampai azab, tak terima lagi nak minta ampun ke, nak istighfar ke, tak ada dah. Kan dia kira bila sampai azab ni, umat-umat Nabi terdahulu kan, sebagaimana Firaun, dah sampai azab, dah sampai ke mulut, air dah sampai ke mulut, nak beriman tak terima dah. Begitu juga kita lah kan. Kita ni kalau orang-orang umat Nabi Muhammad SAW, bila nyawa dah sampai ke halkum, itu makna tak boleh beriman lagi, tak boleh diterima lagi taubat dah. Satu lagi kalau matahari naik sebelah barat, tu tak. Jadi umat Nabi dulu ni bila azab dah datang dah, no dah kan, la yusbihunna nadimin. Pada masa tu Allah namakan mereka sebagai menyesal, tak ada guna dah menyesal pada masa ni. Fa akhazatuhumus sayhah, lalu Allah Ta'ala kata lalu diambillah mereka ini, dikenakan tindakannya ialah as-sayhah. As-sayhah ni satu pekikan yang sangat kuat, bunyi yang sangat kuat, sehingga kuat sangat tu mati mereka dah hancur. Mati dah hancur kan. Bukannya mati biasa. Hebat ni mana. Kuat bunyi macam mana kita pun tak boleh nak imagine kan. Tapi kalau kita dengar kuat, kalau suara kuat sikit pun, dengar jet, dengar roket tu kan, duduk kat airport tu kan, kalau tak ada ni, boleh pecah anak telinga tu. Boleh mati manusia ni kalau suara yang sangat kuat sangat. Tengok kan. Jadi begitulah kuat ni, sayhah ni sangat kuat. Sehingga bil haqqi, Allah Ta'ala kata kami kenakan kepada mereka kan. Fa akhazathum sayhah tu dikenakan kepada mereka bil haqqi faja'alnahum rusa', sehingga mereka ni menjadi rusak. Rusak ni macam buih buih-buih di musim-musim banjir, ataupun rusak ni juga ya tumbuhan, satu tumbuhan yang dah kering, dia mana dah tak ada guna lah. Maksud rusak ni satu benda yang tak berguna. Dia boleh jadi tumbuhan yang telah selepas daripada banjir kan, tumbuhan yang ataupun semua yang kering dah tak ada guna lagi, tak ada nak buat apa lagi, itu rusak. Jadi Allah Ta'ala kata jadi mereka semua ni, kaum Ad ni jadi seperti rusak itu. Fa bu'dan lil qaumiz zalimin. Allah Ta'ala kata jauh apa? Jauh daripada rahmat Allah kaum-kaum yang zalim ni. Bu'dan ni makna jauh. Setelah ayat yang terakhir dalam muka surat ni, Allah Ta'ala kata summa ansha'na min ba'dihim qurunan
akharin. Selepas daripada tu kami jadikan pula, selepas daripada tu, min ba'dihim, selepas daripada kaum Ad tu, ada kurun. Yang tadi qarnun. Ni kurun ni maknanya ialah makna bangsa-bangsa yang lain pula. Apa cerita bangsa-bangsa yang lain ni? Adakah mereka terima agama, terima Islam dan sebagainya? InsyaAllah, kita akan tengok sama-sama insyaAllah di muka surat 345 dalam sesi akan datang. InsyaAllah, jangan lupa, insyaAllah doakan untuk kita semua, doakan untuk saya, doakan untuk semua insyaAllah. Untuk kita semua ni akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang soleh, untuk manfaatkan waktu kita, manfaatkan ilmu kita, manfaatkan apa yang ada pada kita, harta kita dan sebagainya, supaya kita akan menjadi saham untuk akhirat kita. Dan jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk like, untuk komen, untuk insyaAllah kan untuk buat apa-apa saja, untuk subscribe sesi kita ni insyaAllah, dan sebarkan, letakkan di dalam link-link dalam semua WhatsApp group dan sebagainya. Moga-moga kita akan mendapat sedikit daripada pahala insyaAllah. Ya Allah Ta'ala dah sediakan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.